Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, banyak madah antara madah bersinar kita ungkapkan. Alunan sudah, pembuka pun sudah. Kini majlis kita mulakan. Untuk makluman semua, Duat Al-Falah merupakan sebuah gabungan pendakwah yang terdiri daripada kalangan ahli ilmuwan, golongan profesional dan para asatizah yang membawa pendekatan kesederhanaan dan berpegang teguh dengan asas akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Sehubungan dengan itu, Duat Al-Falah akan berperanan sebagai pembimbing kefahaman masyarakat tentang teras-teras pembinaan Malaysia Madani berpandukan 6 teras Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, seminar Duat Al-Falah diteruskan dengan sesi yang pertama. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Zulkarnain Luqman, pakar pengamal undang-undang, untuk menyampaikan slot yang pertama dengan tajuk Kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan di Malaysia. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Ustaz Muhammad Khairul Fuad bin Samsudin, pengarah bahagian penerasan NGO dan rakan strategik Yadim Sektor Pembangunan Ummah Wanita Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Yang berusaha Ustaz Abdul Hadi Bakri bin Abdullah, Ketua Sekretariat Duat Al-Falah, Datuk-Datuk, Datin, Ketua-Ketua agensi di bawah pejabat Menteri Hal Ehwal Agama, Ketua Agensi Pusat dan Negeri, NGO Islam, barisan panel pembentang urusia program, khususnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai peguam dan juga khususnya sebagai pengkaji dalam aspek perlembagaan persekutuan. Alhamdulillah, tajuk kita pada pagi ini adalah kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia. Pertama sekali, apabila kita sebut tentang Islam sebagai agama persekutuan, cuba tengok slide yang pertama. Kita sebut Islam sebagai agama persekutuan ini, benda yang selalu disebut oleh orang ramai, penceramah, ahli politik, disebut perkara 3/1. Ini memang ada dalam perlembagaan bahawa disebut Islam agama persekutuan. Masalah yang ada pada kita, apakah itu Islam? Perkataan Islam itu tidak ada didefinisikan dalam perlembagaan. Jadi siapa yang mendefinisikannya? Jadi ini yang menjadikan persoalan itu, apakah maksud Islam sebagai agama persekutuan? Bergantung kepada siapa yang mentafsirkannya. Ini yang juga jadi kerumitan kepada hakim-hakim untuk tafsirkan apakah itu Islam. Dalam perlembagaan tidak ada. Jadi kalau kita tengok slide yang berikutnya, ini tafsiran Maududi ni, tafsiran yang ditulis olehnya tahun 1960 lagi. Ini benda biasa yang kita dengar, yang memang kita kuliahkan pun dalam kuliah-kuliah kita, bahawa Islam ni adalah penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala dan ketaatan yang penuh kepada Allah. Ini adalah yang kita katakan sebagai Islam. Isunya, adakah kita boleh guna tafsiran ini apabila kita mentafsirkan perkara 3/1 perlembagaan? Itu yang jadi persoalan dan isunya. Kita tengok kalau kita guna tafsiran Maududi tadi, tafsiran Maududi itu tak salah, saya tak kata salah. Cuba tengok slide yang berikutnya. Kalau kita ikut tafsiran Maududi tadi tu, kita kata Islam sebagai agama saya,
Maksudnya orang itu telah menerima Islam sebagai agamanya, dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah, dia mesti menganuti rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 tu dia mesti mengakui, baru kita katakan dia sebagai orang Islam. Dia mesti percaya kepada Allah, pada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Dia perlu mengucap 2 kalimah syahadah, dia perlu bersolat, berzakat, berpuasa dan menunaikan haji. Ini adalah tafsiran Islam. Bila kita kata Islam tu agama saya, maka itu tafsiran kita kepada diri kita. Tetapi ritual ini kita nak laksanakan kepada perlembagaan itu tidak mungkin. Nak laksanakan kepada negara Malaysia tidak mungkin. Kerana negara Malaysia bukannya makhluk yang mukallaf. Negara Malaysia ni adalah apa erti Malaysia? Kalau kita tengok dalam perlembagaan persekutuan, Malaysia ni dia menyebutkan terdiri daripada berapa buah negeri? 14 kan? 14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Jadi itu Malaysia. Jadi adakah Malaysia dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah? Tentu tak boleh. Yang mengucap 2 kalimah syahadah adalah penduduk. Tapi bila kita sebut Islam sebagai agama persekutuan, memang Malaysia tidak mampu nak bersolat, tak mampu nak berzakat. Yang mampunya adalah penduduknya itu. Jadi ini yang kadang-kala kita memahami sesuatu benda itu dengan cara yang perspektif yang berbeza. Jadi apa maksudnya? Cuba tengok slide berikutnya. Jadi kalau kita kata Islam sebagai agama persekutuan itu, bagi saya cara yang terbaik kita nak letakkan maksud Islam agama persekutuan itu, kita kena tengok kat mana lagi yang disebut perkataan Islam dalam agama persekutuan. Mana kita tak fokus kepada perkara 3 saja, kita tengok fasal-fasal yang lain. Sebab setiap fasa dalam perlembagaan persekutuan itu dia berhubung kait antara satu sama lain. Tetapi kaitannya itu yang kadang-kadang kita tak, bila kita tak belajar, kita tak tahu. Saya percayalah ramai di sini yang tak pernah pegang pun buku perlembagaan persekutuan. Betul tak? Tak pernah buka buku pun, sebab tak ada keperluan. Bagi asatizah bukan nak mengajar buku perlembagaan kan, dia mengajar Al-Quran ke, tafsir ke, hadis ke, sirah ke, itu betul. Jadi tetapi perlembagaan persekutuan inilah yang mengawal saudara-saudari, tuan-tuan, ustaz asatizah sekalian, bagaimana cara untuk hidup dalam Malaysia ni. Bagaimana cara nak memerintah tu ada disebut dalam perlembagaan persekutuan. Dalam konteks negeri adalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Jadi itu dia punya, kita kata, punca kuasa yang membenarkan saudara-saudari untuk berceramah di dalam surau masjid ini. Di sini dia punya punca kuasanya. Jadi kalau kita tengok dalam perlembagaan persekutuan itu, perkara 31 disebut situ, perkara 31, Islam agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kalau kita tengok klausa ini saja, biasa orang sebut Islam agama persekutuan, tapi klausa yang berikutnya itu orang jarang sebut, sebab mungkin tak ingat lah. Tapi impaknya besar. Islam agama persekutuan, agama lain boleh buat. Maksudnya agama lain dia boleh diamalkan di Malaysia secara bersama. Payah nak faham ustaz. Maksudnya
Malaysia ni kan dia banyak bangsa, banyak agama. Jadi kalau kita nak haramkan agama lain tak boleh, sebab perlembagaan membenarkan kewujudan agama lain. Tetapi kewujudan agama lain itu mesti pengamalannya itu dalam aman dan damai. Dia tak boleh nak bawa kepada perang, tak boleh nak bawa kepada pertelingkahan, tak boleh nak bawa pada pergaduhan. Itu dia punya maksud di perkara 3-1. Kemudian yang saya balik pada isu tadi, Islam agama persekutuan itu apa? Ini yang saya kata pentafsirannya itu kita kena tengok klausa lain juga. Kan? Kalau dalam istilah usul fiqh ni kita kata ada apa? Tafsir Quran bil Quran, kan? Tafsir Quran bil hadis. Jadi begitu juga cara yang terbaik adalah tafsir Quran bil Quran, kan? Perlembagaan persekutuan ni kita nak tafsir, kita tengok klausa lain juga. So contohnya klausa 11-1 ni dia kata tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya tertakluk kepada fasal 4. Maknanya semua orang di Malaysia ni dia boleh nak mengamalkan agamanya, dia boleh amalkan. Tetapi ada fasal 4. Fasal 4 itu apa? Fasal 4 itu kalau tuan-tuan tengok sini, dia kata Undang-Undang Negeri Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama lain di kalangan orang yang menganut agama Islam. Maksudnya orang lain tak boleh nak menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Tetapi orang Islam boleh nak sebarkan kepada orang agama lain. Walaupun orang Kristian ke orang Buddha ke, dia rasa tak puas hati. Kenapa Islam boleh sebarkan? Kenapa agama lain tak boleh sebarkan? Tak boleh lah, sebab dalam perlembagaan sebut begitu. Hanya Islam saja. Ini yang timbul isu politik orang kata kalau saya sebut nama kan orang kata berpolitik pula. Tapi kalau tak sebut, tuan-tuan tak faham, sebab perlembagaan ni dia dekat dengan politik. Sebab perlembagaan itu sendiri adalah ilmu politik, kan? Orang contoh, saya bagi contoh, orang kata DAP, dulu orang kata MCA, sekarang orang kata DAP untuk dia berkuasa kerana nak menyebarkan kristianisasi di Malaysia. Jadi kita kena tengok di situ perlembagaan persekutuan benarkan atau tidak. Jelas perlembagaan persekutuan kata tak boleh. Jadi apa undang-undang yang tak membenarkannya? Ada undang-undang yang tak membenarkannya. Enactment pengembangan agama Islam, ada enactment. Jadi tak boleh. Jika pun orang bukan Islam ni nak sebarkan agamanya, maka dia akan jadi satu kesalahan. Bila jadi kesalahan, apa tindakan kita? Tindakan kita report kepada pihak polis, pihak berkuasa. Apa tindakan pihak berkuasa? Kena ambil tindakan, kena tangkap, kena siasat, kena dakwa di mahkamah. Itu prosesnya. Jadi kalau ada orang kata, orang ni nak kuasa politik kerana nak sebarkan kristianisasi, tak boleh. Orang yang masuk politik tu pun tahu dia masuk politik untuk sebarkan kristianisasi, tak boleh, sebab dia bercanggah dengan perlembagaan. Dan setiap ahli parlimen, dia bila masuk Dewan Parlimen, dia kena akad sumpah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Inilah yang kena pertahankan. Seterusnya, ini slide berikutnya, perkara 12-2, dia kata sini, tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyelenggarakan institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. Islam ke bukan Islam ke, dia boleh nak buat sekolah dia. Jadi kalau orang Kristian dia buat sekolah dia, tak salah lah, sebab perlembagaan benarkan. Dan juga dia kata tidak ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang berhubungan dengan institusi itu. Maknanya kita tak boleh untuk orang Islam untuk dapat lesen buka sekolah agama begini, ada 10 syarat. Tapi kalau untuk orang Kristian kita letak 20 syarat, tak boleh.
Sebab perlembagaan kata tak boleh ada diskriminasi, kena sama. Dan dia kata lagi, tetapi adalah sah bagi persekutuan atau negeri untuk menubuhkan atau menyelenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyelenggarakan institusi Islam. Dikata pula sini, persekutuan negeri berhak menubuhkan. Kalau persekutuan tubuh, dia bukan tubuh begitu saja. Bukan lulus, okey, tubuh. Tak, dia mesti datang dengan kewangan, datang dengan perjawatan. Contoh Yadim. Yadim ini adalah agensi persekutuan. Sumber Yadim, nak buat program hari ni, duit datang daripada mana? Datang daripada persekutuan. Ini orang bukan Islam tak boleh bangkang, tak boleh salahkan. So ini yang kalau kita kata Malaysia Madani ini mesti dia ikut perlembagaan. Kemudian dia kata lagi, atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan yang sebagaimana yang perlu bagi tujuan tersebut. Maksudnya orang bukan Islam kalau ada yang pertikaikan, ni peruntukan JAKIM 1 bilion 1 tahun, dia tak boleh. Tapi kalau dia pertikaikan, dia kata banyak sangat lah 1 bilion tu, kita ada keperluan lain, tak apalah begitu. Tapi kalau untuk nafikan sepenuhnya, tak boleh. Sebab ini adalah jaminan Islam sebagai agama persekutuan tu, ada jaminan dalam perlembagaan bahawa kerajaan boleh belanja duit. Jadi bila kita sudah dapat hak ini, maka kita kena berusaha lah untuk manfaatkan. Kalau kerajaan peruntukkan 1 bilion, kita janganlah pula buat ketirisan 300 juta masuk poket. Tak boleh. Sebab dalam perlembagaan kata duit untuk senggara institusi, bukan untuk masuk poket. Inilah yang kita kata kemampanan tadi tu. Dalam Malaysia Madani ada kemampanan tu. Mampan tu bagaimana? Mampan tu kalau duit tu kita belanja dengan betul dan sampai objektif. Contoh hari ni buat program, belanja makan tengah hari, tempat, pengangkutan dan sebagainya. Objektifnya apa? Untuk beri ilmu, maklumat, supaya doa-doa sekalian bila balik dia ada satu maklumat baru. Sampai objektif, maknanya betul lah pembelajaran itu. Seterusnya, mana tadi? Ini perkara 150, ini berkaitan darurat. Satu lagi jaminan perlembagaan, dia waktu darurat ni sebenarnya parlimen tak bersidang. Tuan-tuan telah menghadapi waktu darurat, berpengalaman. Darurat tahun berapa? 2021 kita darurat. Masa tu parlimen tak bersidang, DUN tak bersidang. Jadi bila tak bersidang, undang-undang membenarkan untuk buat undang-undang tanpa melalui parlimen. Sultan je sign, Agung saja sign, dah boleh jadi undang-undang. Ini perlembagaan benarkan. Cuma perlembagaan kata walaupun boleh buat undang-undang tanpa melalui parlimen, tetapi kalau berkaitan dengan agama Islam tak boleh buat. Tunggu sampai habis darurat kalau nak buat apa. Ini jaminan bagi dalam perlembagaan. Seterusnya, slide berikutnya, Islam dalam perlembagaan adalah Islam dalam bentuk pentadbiran. Jadi conclusion pada saya bila kita kata Islam sebagai agama persekutuan, maksudnya Islam dalam bentuk pentadbiran, bukan dalam bentuk bersyahadah, bersolat. Itu bukan, itu orang Islam. Tapi bila kita kata Islam sebagai agama persekutuan adalah bagaimana kita mentadbir Islam, bagaimana kita nak tadbir Islam. Itu yang kita kata sebagai Islam agama persekutuan. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, itu yang
pada pemahaman saya, Islam sebagai agama persekutuan itu yang maksudnya. Jadi kalau kita kata orang yang biasa memang dia faham Islam itu sebagai ad-din, sebagai cara hidup, bermula daripada dia bangun tidur apa semua. Itu memang betul lah. Islam sebagai ad-din itu bagi diri saya betul, bagi diri tuan-tuan pun betul, bagi diri ustazah pun betul. Memang itulah. Bangun pagi kena baca doa, kena solat subuh, kena solat sunat dan sebagainya, itu betul. Tetapi dalam konteks persekutuan, kita kata Islam agama persekutuan itu tak boleh nak laksanakan. Pasal Malaysia tidak tidur. Negara Malaysia tak tidur. Yang tidur penduduk rakyat. Ya, jadi sebab itu hujah saya tadi, Islam agama persekutuan adalah Islam dalam bentuk pentadbiran. Bagaimana kita nak tadbir? So bagaimana kita nak tadbir? Ya. Okey, slide berikutnya. Okey, kita skip slide ni. Ini pun kita slide berikutnya, prinsip pentadbiran Islam ni saya pun dah ulas tadi. Ya, perlembagaan benarkan Islam untuk agama Islam, penganut agama Islam untuk beramal dengan syarat dia tidak bawa kemudaratan. Islam boleh amal tanpa mudarat. Agama lain pun boleh diamal, tetapi tidak memaksa. Kita tidak boleh paksa orang lain untuk menganut agama Islam. Islam juga diberi kelebihan dalam persekutuan, kerana persekutuan dan negeri-negeri boleh berbelanja dengan wang kerajaan untuk menjaga institusi berkaitan agama Islam. Waktu darurat tiada undang-undang boleh dibuat sehingga mengganggu gugat kedudukan Islam. So itu prinsip yang Islam mentadbir Islam mengikut perlembagaan. Kemudian seterusnya okey, slide yang berikutnya. Okey, slide ni ya. Ini cara kita nak daulatkan Islam sebagai agama persekutuan. Ini cara kita nak daulatkan. Dalam perlembagaan, saya sebut dah tadi, perlembagaan begini, Islamnya begini, macam mana nak tadbir Islam. Jadi perlembagaan persekutuan telah beri ini senarai perkara-perkara yang kita boleh tadbir. Ini semua senarai-senarai perkara yang kita boleh tadbir. Undang-undang diri dan keluarga. Undang-undang diri dan keluarga. Contohnya nikah kahwin, cerai. Ni kita boleh buat. Ada, semua negeri ada enactment pasal perkahwinan ni ada. Ya, enactment keluarga Islam. Okey. Kemudian pewarisan berwasiat dan tidak berwasiat. Ini kita boleh buat. Ada negeri yang buat enactment wasiat, ada negeri tak buat. Ya? Tetapi banyak negeri saya rasa setakat ni macam hibah, tak ada. Kita boleh buat tapi kita tak buat. Kenapa tak buat? Tak tahulah tu. Mungkin dalam proses ke. Kalau saya belajar dulu tahun 90-an, dia kata draft dah ada. Tapi 2023 tak tahu lagi mana draftnya. Ya. Undang-undang enactment faraid ada ke tak ada? Saya rasa tak ada. Ustaz-ustaz kalau baca hadis, dia kata ilmu yang mula-mula diangkat oleh Tuhan adalah ilmu faraid. Betul tak? Dah tahu Tuhan nak angkat, kenapa kita tak buat enactment? Betul tak? Jadi kalau kita ada enactment, dia tak boleh angkat lah, pasal ada dalam akta. Contoh kan, pasal perceraian, perkahwinan, nikah kahwin, pengangkatan. Contoh nak ambil anak angkat, ada tak prosedur dalam fiqh? Ada rasanya prosedur dalam fiqh kan, syarat-syarat dia macam mana nak ni. Tapi kita tak gubal satu enactment. Macam mana kita nak ni? Bila tak ada enactment, masalah Islam saya sebut tadi Islam agama persekutuan tu Islam dalam bentuk pentadbiran.
nak tadbir Islam di Malaysia ni, dia mesti ada enactment. Tak ada enactment, tak ada pegawai. Tak ada enactment, tak ada peruntukan. Jadi tak ada enactment, orang ni tafsir lain, orang ni tafsir lain, mahkamah ni tafsir lain, mahkamah ni tafsir lain. Lain-lain pecah milik, wakaf, adat Melayu, zakat fitrah, Baitul Mal. Zakat contoh, zakat. Semalam saya cek website Jauhar. Jauhar ni yang pasal wakaf kan. Undang-undang saya tengok situ dia bagi link 6 negeri saja yang ada provision berkaitan wakaf ni. Mana negeri lain kita ada 14 buah negeri. Jadi itu maknanya kita kena akuilah bahawa kita belum menggunakan sepenuhnya peluang yang ada dalam perlembagaan ini untuk Islam sebagai agama persekutuan. Kita nak jaga Islam dalam persekutuan ni, nak tak nak mesti ada enactment. Kalau tak ada enactment, macam mana nak tadbir? Pegawai nak rujuk pada apa? Kan? Okey, seterusnya slide berikutnya. Jadi kesimpulan maksud Islam dalam perlembagaan itu, kesimpulannya memahami maksud Islam sebagai agama persekutuan bukanlah suatu perkara mudah kerana ia memerlukan ta'akulan, itu pemerhatian terhadap lain-lain peruntukan dalam perlembagaan. Memahami bahawa persekutuan menganut agama Islam, memahami bahawa persekutuan menganut agama Islam sebagaimana seorang individu menganut agama Islam bukanlah satu pemahaman yang tepat. Oleh kerana Islam telah diangkat sebagai agama persekutuan, maka Islam mempunyai kelebihan berbanding dengan agama lain yang mana kerajaan boleh membiayai perbelanjaan untuk institusi berkaitan agama Islam. Kemudian Islam juga diberi tempat yang agak tinggi di negeri, tiap-tiap negeri di Malaysia kerana pentadbiran agama Islam adalah terletak dalam bidang kuasa negeri itu sendiri. Persoalannya, sejauh manakah negeri itu telah berjaya mengangkat Islam sebagai suatu agama yang murni dan boleh diterima oleh semua masyarakat Malaysia. So ini kesimpulan saya bagi maksud Islam dalam perlembagaan. Okey. Sedikit pentadbiran Islam di negeri. Seterusnya, di dalam negeri, dalam struktur perlembagaan, pentadbiran Islam ni dia bukannya daripada federal. Pentadbiran Islam ni adalah sebenarnya daripada state, daripada negeri. Sultan. Lepas tu siapa yang nasihat sultan? Majlis Agama yang nasihat sultan. Okey. Jadi tugas Majlis Agama ni dia kena buat lah. Enactment ni dia kena buat. Okey. Seterusnya, slide berikutnya. Dia kena buat. Ini saya ambil contoh di Selangor. Ini undang-undang yang ada di Selangor. Pentadbiran Islam, pengawalan sekolah agama, enactment agama bukan Islam, kawalan pengembangan, ini nak kawal. Tak bagi orang lain untuk menyebarkan agama lain daripada Islam kepada penganut agama Islam. Enactment jenayah syariah, enactment wasiat, undang-undang keluarga Islam, tata cara jenayah keterangan, enactment wakaf. So ini yang enactment. Seterusnya, slide berikutnya, selain daripada enactment dia ada dipanggil peraturan. Ini peraturan pentadbiran, peraturan pegawai agama, peraturan tauliah, pendaftaran, penjagaan mu'allaf, peraturan zakat dan fitrah. Okey, ini peraturan. Selain daripada itu ada lagi kaedah, kaedah sekolah agama, kaedah peguam syar'i, kaedah hakam, tata cara mal, kaedah pentadbiran wakaf. Macam kaedah sekolah agama. Berapa banyak sekolah agama yang ada sekarang ni yang berdaftar dan yang tak berdaftar. Jadi orang kita dia rasa nak buat sekolah, dia terus buat sekolah, dia tak daftar. Sebab apa? Ikut peraturan dia kena dapat daftar sebab nanti orang nak tengok bangunan tu selamat ke tak selamat untuk anak-anak.
kan, macam berlaku di Keramat dulu kan, terbakar. Sebab apa? Sebab bangunan tu tak ikut spek. Jadi perlu kita enactment ni. Enactment ada, tapi kalau tak laksanakan juga tak boleh. Sebab tu kalau bila kerajaan laksanakan enactment ni, orang kata pula, oh kerajaan ni nak tutup sekolah agama. Bukan nak tutup. Macam di Selangor di Selangor dia ada program pemutihan sekolah agama. Kerajaan bagi peruntukan. Bukan nak tutup, tapi nak perbaiki. Mana yang tak ada tempat keluar, nak kena buat. Itu pakai belanja. Kalau harap kepada sekolah untuk keluar belanja, tak adalah. So kerajaan bagi peruntukan. Jadi tapi datang pula orang lain, dia kata, oh ni agenda nak tutup sekolah agama ni, tak nak bagi orang belajar Islam. Itu pula dah. Orang nak laksanakan apa yang ada dalam enactment. Jadi kita kena faham. Okey, seterusnya. Okey, ini cabaran cabaran pentadbiran agama Islam di Malaysia ni. Pertama, kita ada sistem federalisme, persekutuan dengan negeri. Saya sebut tadi agama ni ditadbir oleh negeri. Persekutuan dia tak boleh nak arahkan institusi agama dalam negeri, kecuali institusi itu adalah institusi persekutuan. Contoh Yadim, institusi persekutuan lah, dia boleh arahkan. Tetapi persekutuan tak boleh nak arahkan majlis agama, sebab dia ada kuasa dia sendiri. Okey? Jadi bagaimana kita nak buat supaya benda ni jadi sama? Yang ada autoriti untuk bagi sama ni adalah JAKIM. JAKIM tak boleh arahkan, tetapi JAKIM boleh selaraskan. Kalau tuan-tuan fikir dulu berlaku kes di hak penjagaan anak, perintah hak jagaan anak diberi di Mahkamah Selangor kepada ibu, tapi nak laksanakannya tiba-tiba bapa tu buat lari anak ke wilayah persekutuan, dah tak boleh laksana. Sebab pentadbiran Islam itu untuk negeri, undang-undang pula berbeza. Jadi sebab tu kerajaan pada masa itu tahun 2003 telah buat melalui JAKIM sendiri telah selaraskan. Jadi mana-mana kita pergi dalam Malaysia ni, undang-undang negeri dia sama. Kalau perintah keluar mahkamah ni masih boleh lagi dilaksanakan di mahkamah lain. Mahkamah negeri lain pun dia respect perintah yang telah keluar pada mahkamah ni. Dia tak akan daftar kes hak jagaan anak dalam dua negeri. Itu penting selaras. Sebab apa, nanti kita takut bila Islam ni ditadbir oleh negeri-negeri berlainan, nanti bapa ni dia pergi minta hak jagaan di Terengganu, mak minta hak jagaan di Selangor, Mahkamah Terengganu bagi hak pada bapa, Mahkamah di Selangor bagi hak pada ibu. Jadi polis pun nak ikut mana ni? Jadi sebab itu kita penting antara agenda terpenting dalam Malaysia bagi orang Islam adalah untuk selaraskan undang-undang Islam ni. Jadi sebab itu JAKIM punya peranan yang besar untuk selaraskan. Sebab hanya JAKIM yang boleh panggil, negeri lain datang ke KL untuk mesyuarat. Negeri Kelantan dia tak boleh panggil orang Johor datang sini. Dia akan kata, ni engkau ni apa ni nak tunjuk ajar aku kan? Federal boleh, sebab apa? Sebab duit federal banyak. Duit federal nak bagi juga pada majlis agama kan? Jadi dengan cara itulah kita dak tadbir Islam sebagai agama persekutuan. Okey, seterusnya okey, ini saya bagi contoh sebab kes ni jadi perbualan masyarakat 2-3 bulan lepas. Ini contoh kes ni bagaimana pentadbiran agama Islam. Saya nak bawa ke situ. Okey, kes Jill Island Lawrence Bill lawan Kementerian Dalam Negeri. Dia punya fakta, Jill Island ni seorang warga Sarawak, Bumiputera, Melanau, beragama Kristian. Dia telah bawa masuk 8 buah CD cakra padat yang mengandungi pendidikan agama Kristian.
Depan tu dia ada tulis pasal kalimah Allah. Ya, tajuk dalam atas CD tersebut. Kes ni tahun 2008. Sekarang orang tak ada dah CD kan, CD pun dah pupus. Orang semua pakai Spotify, pakai YouTube kan. Tapi ceritanya dia bawa CD tu ada kalimah Allah dan enactment ada peraturan KDN yang mengatakan bahawa tak boleh nak bawa masuk yang berkaitan kalimah Allah ni oleh agama lain. So dia bawa daripada Indonesia nak masuk sampai kat custom rampas. Okey. Kemudian bila dia cabar ke mahkamah beri 3 perintah ya. Perintah yang pertama, slide berikutnya, tengok slide berikutnya. Perintah yang pertama, mahkamah kata hak perlembagaannya untuk dia mempunyai hak untuk mengamalkan agamanya. Maknanya dia boleh untuk CD itu, untuk personal use dia boleh. Sebab Islam, saya sebut tadi pada awal-awal, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan aman. So dia dengar CD tak ada kecoh. Dia seorang dengar tak ada kecoh. Ya. Kemudian perenggan D, perintah yang kedua, dia kata dia ada hak untuk dilayan secara sama rata. Okey. Perintah yang ketiga, itu arahan kerajaan adalah terbatal. Apa itu arahan kerajaan? So, kita tengok slide berikutnya. So ini kronologi. Ini kronologi. Kalau tuan-tuan nak tengok kronologi, dia tulis itu ya. Dia mula kes tu tahun 2008. 2008, 2009, 2014, 2015, ini pun sampai 2017 saja dia bagi kronologi. Okey? Isu dalam kes ni, isunya ni. Tengok slide berikutnya. Ini adalah surat Perdana Menteri kepada KDN, kepada KSU KDN. Surat ni tarikh 19 Mei 1986. Kalau tuan-tuan tengok ya, surat ni tajuk dia kata bahasa kebangsaan untuk agama Kristian. Kemudian Kabinet telah membincangkan perkara ini dan memberi tanggungjawab kepada Timbalan Perdana Menteri menentukan perkataan yang boleh diguna dan tidak boleh diguna dalam agama Kristian. Sila lihat nota TPM. Di samping itu, panduan umum yang terkandung dalam muka surat 2 lampiran A dari Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri hendaklah dibatalkan. Ditandatangani oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Ini 19 Mei 1986. Okey. Kita tengok slide berikutnya. Ini adalah memo daripada Timbalan Perdana Menteri. Okey. Memo ini kalau tengok tajuknya istilah stroke perkataan Islam di dalam Alkitab. Alkitab ni bukan Al-Quran tuan-tuan. Alkitab ni Injil. Okey. Yang tidak boleh digunakan. Itu tajuk dia. Tengok yang warna pink tu. Kemudian bawah tu dia kata Kabinet memutuskan saya sendiri, Anwar dan James, okey, mengkaji perkara di atas. Keputusan, 1, perkataan di bawah ini boleh digunakan. Ini nota TPM. Perkataan di bawah ni boleh digunakan. Ada 12 perkataan. Pertama, Alkitab, firman, Rasul, syariat, iman, ibadah, Injil, wahyu. Okey. Tengok slide berikutnya. Kemudian yang ke-9, Nabi, syukur, zikir, doa. So 12 perkataan TPM kata boleh digunakan. Kemudian dia kata sini, perkataan yang tak boleh digunakan, dipakai. Allah, Kaabah, Baitullah, solat. Dengan syarat di kulit luar, muka depan, buku-buku itu ditulis perkataan untuk agama Kristian. Sekian dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Abdul Ghaffar Baber 16 Mei 1986. Okey. Kita tengok pula surat KDN. Surat KDN 5 Disember 1986. Tadi nota TPM 16 Mei. Surat Perdana Menteri 19 Mei.
Surat KDN 5 Disember 1986. Yang ditulis di situ dia kata, tengok tajuknya, tengok ditulis kepada semua penerbitan agama Kristian seperti di lampiran. Okey. Tajuknya tuan dan puan, penggunaan istilah atau perkataan yang digunakan dalam penerbitan agama Kristian berbahasa Malaysia, tajuk dia. Okey. Tengok perenggan 2 dia kata adalah dengan ini diberitahu iaitu kerajaan memutuskan perkataan di bawah ini boleh digunakan oleh agama Kristian. Ada 12 perkataan. Kemudian dia kata juga situ, sekiranya penerbitan berbentuk buku atau apa tu, risalah, ya, yang disebar atau dijual perkataan untuk agama Kristian, disyaratkan ditulis di kulit luar muka hadapan buku yang ditulis itu. Perkataan yang tidak boleh dipakai atau digunakan dalam penerbitan Kristian di negara ini ialah Allah, Kaabah, Baitullah, Solat. Okey? Okey? Jadi ini yang jadi isunya di sini. Sebab apa? Pihak pemohon tadi, J Island, dia kata arahan KDN ni tak betul seperti mana apa yang kabinet putuskan. Kan? Kalau kita tengok surat kabinet tadi, tengok surat kabinet tadi. Tengok slide berikutnya. Memo TPM. Tengok memo TPM tadi, kan? Tengok memo TPM tadi, yang ni dikata perkataan yang boleh digunakan. Bawah lagi, slide berikutnya. Okey? Kemudian perkataan yang tak boleh digunakan, bawah tu dia letak syarat ditulis. Okey? Kalau kita tengok memo TPM ni, dia kata hujah mereka kata yang 12 perkataan tu tak ada syarat. 12 perkataan tu tak ada syarat. Tetapi kalau nak guna yang 4 ni, kena letak syarat. Tengok surat KDN tadi. Tengok surat KDN. Surat KDN kata yang 12 tu ada syarat, yang 4 tu langsung tak boleh. Jadi itu yang hakim kata. Hakim kata surat KDN tu tak selari dengan memo TPM. Itu yang bila hakim tengok tak sama. Kemudian hakim rujuk lagi. Tengok slide berikutnya. Hakim rujuk juga kepada satu gazet. Ini gazet oleh KDN sendiri, gazet tahun ni 1982. Memo TPM tadi 1986. Gazet ni sebut tengok di bawah tu, perenggan 2, dia kata printing, publication, sale, issue, circulation or possession of the publication which is described in the schedule and which is prejudicial to the national security of the federation is prohibited, subject to condition that this prohibition shall not apply to the possession of use or use in churches or such publication of person professing the Christian religion throughout Malaysia. Maksudnya penerbitan yang ada dalam gazet ni tak boleh disebar. Tak boleh disebar, tak boleh dijual, tak boleh disirkulasi, tak boleh dimiliki. Tetapi kalau nak guna dalam gereja boleh. Dia sebut di situ. Apa publication tu? Ini publicationnya, Alkitab. Bawah, tengok slide berikutnya. Publication Alkitab. Lembaga Alkitab printed di Korea. Ini dikata boleh diguna pakai. Isunya dalam Alkitab ni, penerbitan Indonesia ni berbahasa Melayu lah. Isunya pasal Alkitab ni dia
guna perkataan Allah. Itu isunya. Jadi nampak tak di situ? Memo ni dia melarang untuk sebar, tapi kalau nak guna di gereja boleh. Maksudnya kalimah Allah ni boleh diguna di gereja, tapi nak sebar luas tak boleh. Ini maksud gazet ni. Tetapi memo oleh Perdana Menteri pula ada pula 12 perkataan. Ya? Surat Perdana Menteri tadi dia kata istilah dalam Injil. Surat KDN kata semua penerbitan. Jadi sebab itulah mahkamah tengok bila dah begini, satu kata begini, satu kata begini, macam mana ni? Kan? Undang-undang dia mesti ada punca kuasa daripada kabinet. So kalau kabinet buat keputusan begitu, KSU buat keputusan berbeza, maka keputusan KSU itu adalah bercanggah dengan kabinet. Jadi mahkamah kata surat KDN itu tak sah nak pakai. Jadi inilah ya, bila dilihat begitu, kalau saya tengoklah, bagi saya, tak tahulah tuan-tuan puan-puan, tapi bagi saya sendiri pun nampak kes ni memang tak kuat. Kalau nak fight ke peringkat rayuan tak kuat, sebab kita tak boleh nak jawab. Tajuk pun dah beza. Sepatutnya surat KDN itu dia sama, dia tak boleh ubah. Ya, jadi sebab itulah kes ini ditarik balik, sebab peluang nak menang susah. Yang keduanya kita pun tak boleh nak jawab. Yang ketiga, ada cara yang paling lagi mudah, iaitu kalau surat ini batal, buat surat baru sajalah. Betul tak? Sebab surat ni tak perlu masuk dewan. Surat hanya menteri ataupun KSU saja sign, dah boleh laksanakan. Jadi buat apa kita nak tunggu kes daripada 2008, 2023 tak habis lagi, kita nak tunggu 2030 kan? Benda dah batal. Bila dah batal tak boleh nak laksanakan, sebab dah batal. Ya? Yang merayunya KDN. Jadi macam mana kita nak regulate ni? Keluar surat yang baru. Ini yang disebut, ya. Ini yang disebut kalau tengok slide yang berikutnya, iaitu slide yang slide yang ke 38, slide yang ke 38, slide yang ke 38. Ya, ini adalah jawapan rasmi dalam dewan, ya. Ditanya oleh Datuk Idris Ahmad Bagan Serai, minta Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan mendapat perkenan Majlis Raja-Raja dan berunding dengan Majlis Agama Islam terlebih dahulu sebelum kerajaan secara diam-diam menarik balik rayuan dalam kes kalimah Allah. Jadi Perdana Menteri jawab macam saya jawab tadi lah. Yang pertama, sepasal memang ada masalah dari segi surat tu sendiri, ya. Kemudian jemaah menteri telah buat keputusan ikut nasihat YDPA, iaitu nama Allah tidak boleh digunakan. Itu keputusan Agung. Jemaah menteri pun follow. Kemudian Agung juga sebut, tengok di peringkat pertama tu, supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung, kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. So ini polisi. Okey. Kemudian tengok slide berikutnya. Okey, slide berikutnya ni tuan-tuan boleh bacalah, saya tak nak baca panjang. Masa kita pun dah tak cukup. Akhir sekali tengok slide yang ke 41, ya. So ini dia kata tuanku yang Agung memperkenan supaya Kertas Jemaah Menteri, dan kita akan rujuk kepada Majlis Kemajuan Islam, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam sebenarnya, yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor, akan memberikan pandangan memperkemaskan peraturan ini supaya keputusan muktamad tidak boleh dipakai di Semenanjung, boleh dengan ruang tertentu, syarat tertentu di Sabah dan Sarawak, dan akan dibentangkan dalam mesyuarat Raja-Raja Melayu pada Julai ini.
2-3 hari lepas saya tengok adalah orang upload gambar bukan persidangan penuh Raja Melayu lagi, saya rasa mungkin pre council punya ni, pengkat pegawai. Saya tengok kerajaan umumkan Majlis Raja-Raja Melayu ni akan bersidang pada Ogos. Okey, jadi saya nak cerita je tadi. Okey, kalau cuba buka slide yang ke-45, slide yang ke-45 ini pentadbiran Islam sebagai agama persekutuan. Ini kesulitan yang dihadapi. Pertama, macam kes Jil Island ni, dia difailkan di Mahkamah Sibel. Mahkamah Sibel bawah persekutuan. Kes ini berkait dengan agama Islam kerana berada di bawah kuasa negeri dan sultan. Dan Seksyen 9 Enakmen Kawalan Agama, dia buat senarai apakah perkataan-perkataan yang boleh guna, perkataan yang tak boleh guna, termasuklah kalimah Allah. Seksyen 9 tu. Jadi kerajaan persekutuan mesti bila buat polisi mesti sama dengan negeri. Negeri dah buat keputusan, kalimah Allah tak boleh guna. Jadi federal mesti ikut keputusan, dan itulah keputusan yang diberitahu dalam parlimen bahawa kerajaan tak benarkan kalimah Allah digunakan di Semenanjung, tetapi di ruang kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Sebab apa? Sebab di Sarawak ni dah 400 tahun guna kalimah Allah tu. Jadi slide yang akhir, slide yang ke-47 slide yang ke-47. Jadi ini adalah konklusi bagi kes kalimah Allah ni. Agong sendiri sudah masuk campur. Agong kata jangan polemikkan isu ni, biar peringkat atasnya settle. Kerajaan akan buat keputusan melalui Majlis Raja-Raja. Jadi saya rasa itu adalah cara penyelesaian yang paling baik daripada kita duduk bincang lebih-lebih, kita pun tak boleh buat apa, kan? Jadi itu saja daripada saya pada pagi ni. Masa pun dah cukup. Saya tak tahu sama ada pihak organisasi nak buka soal jawab ataupun tidak. Kalau buka soal jawab, saya tunggu sini. Kalau tak ada, saya turunlah. InsyaAllah kita bagi peluang untuk sesi soal jawab sekiranya doktor berkeinginan. InsyaAllah. Sila beritahu nama dan daripada mana. On mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mukhtar Ismail daripada Yayasan Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan, Yatim. Saya ada 2-3 soalan lah. Pertamanya, saya nak ucap tahniah kepada penganjur Yadim Yakim yang dapat melaksanakan seminar Duat Al-Falah ini, dan saya ingin cadangkan supaya seminar ini diperluaskan lagi. Saya tengok penganjur tu tak ada Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi satu cuma yang ada Jakim, Yadim, Jabatan Pendidikan dan lain-lain lagi lah. Jadi apabila kita membicarakan soal Islam di negeri-negeri, kita tak boleh lari daripada peranan Majlis Agama Islam di negeri berkenaan. Dalam konteks Kelantan, Maik lah. Jadi kita boleh perluaskan lagi seminar Doa Al-Falah ini dan menggabungkan dengan Majlis Agama Islam. Dan untuk tujuan itu mungkin kita boleh libatkan Tuanku Al-Sultan untuk mari meresmikan seminar yang lebih besar. Tujuannya ialah supaya aliran Doa Al-Falah pembimbing Malaysia Madani ini menjadi aliran yang besar. Jadi kalau kita tak membesarkan aliran ini, dia jadi tenggelam.
Jadi aliran-aliran yang ekstremis ke aliran yang begitu akan menjadi dominan. Jadi kita nak doa Al-Falah ini menjadi dominan dalam konteks penyebaran Islam di Malaysia. Okey. Yang kedua, saya sangat setuju apa yang Tuan sebut tadi, bahawa ruang untuk melaksanakan Islam tu banyak dari segi pentadbiran. Jadi wajarlah kita beri saranan kepada pentadbiran Islam supaya memperhebatkan lagi usaha-usaha memperkemaskan pentadbiran Islam di Malaysia. Okey, yang ketiga soalan saya, apakah ruang untuk kita mentafsirkan semula Islam dalam perlembagaan itu dalam konteks Islam yang syumul, Islam yang kita katakan sebagai ad-din dan ad-daulah itu. Itu ada lebih kurang sebagaimana yang Tuan sebut sebagai tafsiran yang dibawa oleh Al-Maududi tadi. Okay? Saya rasa dulu pernah ada usaha-usaha mentafsirkan semula Islam dalam perlembagaan ini yang telah diketengahkan oleh almarhum Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Jadi saya rasa perkara itu memang satu usaha yang besar dan memerlukan usaha yang berterusan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab secara ringkas ya. Untuk cadangan seminar ini diperluas, mungkin pihak sekretariat boleh ambil perhatian. Yang kedua, Tuan juga bersetuju ruang untuk laksana Islam luas lagi pentadbiran, perhebat dan usahakan untuk perkemaskan. Ini yang saya katakan. Kita memang setuju, ini saya rasa tak ada orang bangkang. Tapi siapa nak buat? Siapa nak buat? Siapa nak bagi arahan? Kita semua sini setuju. Kat mana nak perkuat, kat mana nak perhebat? Ini satu kajian, kita panggil kajian jurang, gap analysis kita kena buat. Apa jurang kita sekarang? Contoh bagi saya lah, saya tengok jurang. Contoh kebersihan. Kebersihan, kita kata Islam ni bersih, Islam ni bersih. Setakat mana kalau kita pergi masjid, surau, kita boleh tak letak grade tandas tu A, grade tempat letak selipar tu A, 5 bintang, boleh tak kita bagi? Itu nak perkemas. Kalau kita boleh buat begitu, itu kita sudah rapatkan jurang. Yang kedua, dari segi akhlak untuk berkata-kata, menulis dalam media sosial, Facebook. Cuba kita tengok, yang paling banyak maki hamu ni orang Melayu ke, Islam ke, orang kafir ke, orang mana? Ke orang Siam? Kan? Yang paling banyak guna istilah-istilah maki hamu kafir semua ni orang Islam. Mengata pada siapa? Mengata kepada orang Islam juga. Dia bukan kata kepada orang kafir. Kan? Itu jurang. Maksudnya dari segi akhlak, tata kelola, kita berkata-kata tu tak mencerminkan Islam tu sebagai ad-din yang syumul. Betul yang Tuan sebut tadi, nak tafsirkan Islam dengan konteks yang lebih luas sebagai ad-din ad-daulah. Kita sebut ad-daulah ni, kita dalam gambaran kita hudud selalu kan? Hudud, kisah, ta'zir. Saya nak tanya tuan-tuan, nak tanya tuan, nak hukum bunuh dalam Islam tu macam mana? Potong kepala kan? Betul tak? Betul tak? Pancung, betul? Kalau kita gantung tu syar'i ke tak syar'i? Ikut syariat ke tidak? Tak. Siapa berani jawab? Hukum gantung pakai tali tu ikut syariat ke tidak? Tak. Kalau tuan-tuan jawab tidak, tuan salah. Sebab saya dulu duduk dalam AJK Teknikal, Undang-Undang Syariah, Syarak dan Siber. Dulu ramai dah ulama datang bentang, dia kata itu bukan ukuran, pancung kepala bukan ukuran, tapi cara nak bunuh tu
kena ada ihsan, jangan menyeksakan. Dan kalau dilihat pakai gantung tu ada ihsan di situ, kerana dia bila dia sudah patah dia punya tengkuk, tak sampai 3 saat ke memang dia mati. Dan cara tu sebenarnya syar'i, dia kata. Itu saya nak kata, kita dah sebut macam-macam tapi kita pun tak mengaji habis. Saya pun aku masa tu saya pun rupanya begitu cara kita pandang. Jadi kita nak kata Islam sebagai ad-din ad-daulah ni, kalau dalam konteks kita sekarang ni tak boleh nak buat lagi hudud qisas, tapi kita banyak lagi yang kita boleh buat, yang gapnya tu besar, jurangnya besar. Akhlak orang Islam yang paling masalah. Yang semalam solat Jumaat, saya solat Jumaat di Batu Kif semalam, khutbah semalam sebut 82% yang isap dadah ni orang Melayu Islam. 200,000 lebih. Kalau 80%, 200,000 lebih maknanya berapa? 160,000. Itu jurang. Dan masalah dadah ni bukannya jauh pada kita, kadang-kadang jiran kita kan, orang kampung kita hilang tong gas kan. Jadi kalaulah masih ada halangan nak laksana hudud qisas tu, kita buat yang kita boleh buat. Mana peraturan yang majlis agama buat? Okey, standard SOP kebersihannya begini kan. SOP zikir pun berbeza-beza. Orang ni mula zikir bila lepas solat, zikirnya baca Al-Fatihah. Orang ni kata tak betul ni, kena baca Al-Fatihah, kita dah baca 17 kali masa kita solat tadi kan. Kita baca ayat kursi lah pula. SOP zikir pun kita tak buat lagi. Tak selaras, pergi masjid ni begini, pergi masjid ni begini. Jadi saya rasa, bagi saya Islam dalam bentuk pentadbiran yang saya sebut tadi adalah kita kena guna kesempatan untuk kita buat apa yang kita boleh dari segi pentadbiran. Buat garis panduan. Kita tak perlu enactment pasal zikir, tak perlu. Kita buat garis panduan saja, sebar kepada masjid-masjid yang kita kawal. Begini cara yang standard yang kita guna pakai. Baik. Ada lagi? Buka, tutup. Okey, potong kepala. Okey, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Zulkarnain Luqman atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi input dan pencerahan kepada kita mengenai isu-isu yang berlegar dalam pemikiran kita, insya-Allah.